ma laysa min tariqatin tuhimu annahu minhu. Maksud hadis ialah hadis yang terdapat pada sanad atau matanya bentuk-bentuk tambahan luaran yang tiada pada asalnya seolah-olah ia sebahagian daripada sanad dan matan. Ya, Fatin, Akilah, apa yang kamu faham dengan kenyataan ni? Adakah dia, apa yang kamu faham? Fatin, Akilah. Pada hadis tersebut ada tambahan luaran yang tiada pada asalnya. Seolah sebahagian daripada sanad dan matan. Ada tambahan luaran. Tambahan luaran tu apa? Makeup. Makeup. Habis tu? Okey. Baik. Muka Fatin macam ni Muka Fatin macam ni. Jadi Fatin bubuh maskara. Itu tambahan luaran. Tu bukan lagi muka Fatin sangat dah. Kan maskara. Apa lagi bulu tebal maskara lah kan? Kemudian buah gincu warna pink contohnya. Itu bukan dia. Itu kita panggil tambahan luaran, bukan ke Fatin dah. Begitu juga hadis, dia ada hadis ni adalah perkataan Nabi. Lalu dalam perkataan Nabi ni, tiba-tiba seorang perawi tu dia tengah nak sampaikan perkataan Nabi, lalu dia nak cuba terangkan pandangan dia. Misal dia nak sampaikan apa pandangan dia ataupun dia nak terangkan maksud hadis tu. Lalu dia pun cakap lah selepas dia sampaikan hadis ataupun di tengah-tengah sampai hadis. Dia boleh berlaku di awal, di tengah ataupun di akhir. Lalu dia cakap, lalu murid dia sangka itu adalah hadis. Ya? Macam mana boleh berlaku begini? Sebab hadis dalam bahasa Arab. Kemudian orang yang menyampaikan juga dalam bahasa Arab. Orang Arab lah. Kalau kita orang Melayu takkan jadi mudraj. Sebab kita baca hadis bahasa Arab. Syarah hadis bahasa Melayu. Kita automatik kita dapat beza. Oh, yang Ustaz syarah tu bahasa Melayu lah. Kan? Yang bahasa Arab tu matan dia. Tapi kalau orang Arab, dia baca hadis bahasa Arab. Dia syarah hadis bahasa Cina ke? Bahasa Melayu ke? Tak. Bahasa Arab juga. So, kalau dia tak berhentikan, kalau dia tak stopkan antara renggang antara baca hadis, kemudian dengan nak sebut hadis, dengan nak syarah hadis, ataupun dia kata, ini adalah hadis. Kemudian baru dia cakap, dia sampaikan pandangan dia. Anak murid kadang-kadang terkeliru, maka tertulis apa yang dia sampaikan. Itu maksud dia. Diingatkan itu disangka adalah hadis Nabi, walhal itu bukan hadis. Kita akan lihat contoh. Dia boleh berlaku pada sanad dan juga boleh berlaku pada matan. Ya. Kita tengok dulu mudraj pada matan. Contohnya daripada Abu Qatan wa Syababah an Syu'bah, dua orang ni, riwayat Abu Qatan dengan Syababah daripada Syu'bah. An Muhammad bin Ziyad, daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abi Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asbighul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Tengok ni hadis ni. Tengok faham betul dah. Kata mereka, dia orang sampaikan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi, katanya asbighul wudu'. Maksud asbighu ni adalah sempurnakan wudu'. Wailun, celakalah ataupun neraka wail lah bagi mereka yang tidak menyempurnakan wudu', iaitu bagi mereka yang tidak mengenakan air buku lalinya. Bagi yang tidak mengenakan buku lalinya air wudu'. Itu maksud dia. Maksudnya tidak wailun lil aqab. Aqab ni adalah buku lali. Buku lali tepi kan? Tak tahu. Tak pernah tengok buku lali. Nak tunjuk juga. Buku lali, ambil wudu', syarat sah wudu', wajib untuk basuh kaki adalah sampai ke buku lali. Kalau orang kelang kabut ambil wudu', main syek je kaki dia, main letak dekat paip dia, tak sampai ke buku lali, apa hukum dia? Apa balasan orang yang ambil wudu' macam ni? Balasan dia ialah tempatnya dalam neraka. Sebab seolah dia tak solat. Dia cuai, dia tak solat. Bila dia tak sah wudu', maka dia tak sah solatnya. Sebab tu masuk dalam neraka. Ni kecuaian. Ya, kecuaian. Jadi kalau nak ambil wudu', pastikan betul-betul. Bukan sekadar dekat. Kenapa Nabi kata dekat aqab? Kenapa Nabi kata dekat buku lali? Sebab kat sinilah banyak tempat orang cuai. Kat sini. Sebab kaki, dia main cak kan. Kaki yang dia pun tak nampak. Kalau tangan dekat dengan mata dia nampak sampai ke sini. Muka pun dekat. Dia tahu. Tapi kaki, dia main hulur je kat air kan. Dia tak ni kan.
maka tak kena buku lali, tempatnya dalam neraka. Okey, tengok. Okey, ini matan ni. Ini daripada maksud hadis ni. Kita tengok apa di mana berlaku mudraj. Kita lihat kalimah asbighul wudu ni merupakan kata-kata Abu Hurairah. Asbighul wudu bukan kata Nabi. Kata Nabi hanyalah wailun lil aqab minan nar. Abu Hurairah nak suruh orang buat apa? Abu Hurairah nak suruh orang sempurnakan wudu. Sebab Nabi cakap wailun lil aqab minan nar. Nerakalah bagi orang yang tak sempurnakan wudu. Kaki dia tak kena, buku lari dia tak kena. Maka sebelum Abu Hurairah sebutkan hadis ni, Abu Hurairah kata asbighul wudu. Lalu orang yang dengar, anak murid Abu Hurairah yang dengar, dia ingatkan asbighul wudu ni kata Nabi juga. Lalu dia pun kata an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asbighul wudu. Faham tak? Ya? Tengok. Abu Qatan dan Syababah menyangka ianya daripada matan hadis, sedangkan terdapat riwayat yang lain membezakan kata-kata Abu Hurairah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa petanda bahawasanya dia berkata Hurairah. Ada riwayat yang lain. Tengok an Abi Hurairah qala asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wa illu lil aqab min nar. Ini yang riwayat betul. Abi Hurairah yang cakap asbighul wudu. Ya, antara anak murid Abi Hurairah yang Abu Hurairah sampaikan, ada yang faham dan ada yang tak faham, ada yang tak faham. Ada yang ingat asbighul wudu tu adalah perkataan Nabi. Ada yang ingatkan, ada yang tahu bahawasanya asbighul wudu adalah perkataan Nabi Abi Hurairah. Lalu berlakulah kecelaruan kat sini. Okey. Faham Tom? Siapa nak tanya lagi? Ada lagi contoh-contoh yang lain tapi cukuplah satu. Okey, baik. Tak ada, sudah. Mudraj pada sanad. Terdapat beberapa mudraj pada sanad. Maknanya ada tambahan perawi dalam sanad. Yang mana ianya bukan dalam perawi. Dia bukannya perawi yang ada dalam sanad tu. Okey, contohnya ialah bagaimana kita nak beza ialah dengan menghimpunkan kesemua sanad dalam satu sanad saja tanpa menjelaskan perbezaan-perbezaan sanad tersebut. Okey, tengok contoh mudraj pada sanad. Tengok haddatsana Abdul Rahman. Kemudian daripada Sufyan, Mansur, daripada Mansur dan A'mash, dan Wasil daripada Abi Wa'il, daripada Amru bin Surahbil, daripada Abdullah bin Mas'ud, qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zam inda Allah azza wa jalla, qala anta ja'alu lillahi azza wa jalla niddan wa huwa khalaqaka. Okey. Tengok ni hadis ni. Kita tengok pada sanadnya lah. Sanad ni. Tengok ni, sanad yang pertama Ibnu Mas'ud, Abu Wa'il, Wasil, Sufyan, Abdul Rahman. Tengok ni. Ya. Kemudian sanad yang kedua Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud. Tengok daripada atas ni Ibnu Mas'ud sampai ke bawah. Sampai kepada Abdul Rahman. Sanad yang kedua Ibnu Mas'ud, Amru bin Shurahbil, Abu Wasil, Al-A'mash dengan Al-Mansur, Sufyan, Abdul Rahman. Okey, ni sanad yang kedua. Dia ada dua sanad bagi hadis tadi tu Sanad yang mudraj, tengok ni. Sanad yang mudraj ialah yang ada tambahan perawi Ibnu Mas'ud, Amru bin Shurahbil, Abu Wa'il, Wasil. Wasil ni bertambah, nampak tak? Wasil bertambah. Sufyan dengan Abdul Rahman. Nampak tak ni? Ni Wasil ni bertambah kan? Sanad mudraj. Okey. Mansur ada, A'mash ada. Sufyan ni ada dua sanad. Ni sanad ni. Ini sanad yang sahih. Sanad yang tertambah adalah yang ni, ada Wasil. Sedangkan sebenarnya Wasil bukan daripada sanad-sanad ni. Okay. Hukum hadis mudraj, para ulama hadis bersepakat bahawa sebarang penambahan dengan sengaja pada hadis adalah haram. Sengaja menambah-nambah haram. Tetapi apa yang berlaku pada hadis mudraj adalah tak sengaja. Jadi bila tak sengaja, maka ianya dimaafkan. Orang yang melakukan itu dimaafkan sebab tak sengaja. Tetapi hadisnya akan jadi hadis yang dhaif. Okeylah. Hukum hadis mudraj dhaif. Tambah kat sini. Ini tak ada dhaif. Dhaifnya dhaif sebab kita sekarang ni masih kat dekat bawah hadis dhaif.
Okey, sumber-sumber hadis mudraj. Macam mana kita nak cari banyak-banyak hadis mudraj ini? Ada kitab-kitab yang mengarang dan mengumpulkan hadis-hadis mudraj sahaja. Antaranya ialah karangan Abu Bakar dan Taqrib Al-Manhaj karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, selesai hadis mudraj. Okey, kemudian hadis maklub. Hadis maklub. Okey, maklub ni dari segi bahasa ialah asalnya perkataan qalbun. Qalbun. Qalaba. Qalaba ni apa? Bolak balik. Bolak dan balik. Qalb tunggang balik kan? Sebab itu kita selalu doa kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika kan. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku. Okay, so qalb ni terbalik. So dia, itu maksud dia. Okay ya. Dari segi istilah ialah al-maqlub huwa ma waqa'a fi sanadihi, sambung baca Nurul Syuhada, sambung. Nurul Syuhada. Sambung je apa yang saya baca tadi. Au matni ayruti au takim au ki. Bagus Syuhada, bagus. Okey. Barakallahu fiik. Kemudian bacakan saya maksud dia atifah. Atifah. Atifah tadi. Nurul Atifah. Nurul Atifah binti C. Siapa dia tu? Hadis maklub ialah hadis yang ditukar atau dipindah matan atau sanadnya oleh perawi daripada bentuk asal dengan didahulukan dan dikemudiankan perkataannya atau ditukar satu perkataan dengan perkataan yang lain. Baik, Luqman, Tengku Luqman. Apa maksud Tengku Luqman? Tak tahu Ustaz. Cuba. Masuk apa? Untuk nama ke masuk hadis tu? Maksud yang dibaca tadi. Baca tadi. Maksudnya ialah hadis maklub ni ialah menukar ataupun mengubahkan maksud asal daripada hadis tersebut. Maksudnya dia takwilkan kepada maksud yang lain. Apa kaitan dengan maksud dari segi bahasa tadi? Maksud dari segi bahasa tadi apa? Yang saya beritahu tadi. Qalbun tadi apa? Qalaba tadi apa maksud dia? Ni. Sudah. Qalbun tadi. Qalaba tadi maksud dia apa? Okey, Siti Sarah bantu Luqman. Qalbun tadi apa? Qalbun. Apa relevansinya? Kaitan antara maksud bahasa daripada segi bahasa dia. Qalbun tadi maksud dia apa? Kalau antum faham. Berbolak-balik. Yes, bolak-balik. Tengku Luqman. Qalbun tu apa? Terbalik kan? Bolak-balik, terbalik. Kan saya beritahu tadi panjang yang muqallibal qulub sampai qalbil automatik tadi. Okey. Jadi apa kaitan bolak-balik dengan takrif ni? Kaitannya ialah terbalik. Hadis tu patutnya di awal, dia ke depan, dia ke belakang. Yang ke belakang, ke depan. Terbalik. Itu maksud dia. Yang kata kanan, dia cakap kiri. Yang kata kiri, cakap kanan. Yang kata atas, dia kata bawah. So, yang kata garam, gula. Itu terbalik. Ya? Itu maksud dia. Okey. Bahagian hadis maklub berlaku pada sanad dan berlaku pada matan. Contohnya sepatutnya A and B. Jadi B and A. Terbalik. Patutnya Ali daripada Ali and Muhammad. Terjadi Muhammad and Ali. Balik dua tu. Boleh berlaku tak? Boleh. Biasa. Ya? Okey, maklub pada matan yang saya cerita tadi. Okey, kita tengok dulu maklub pada sanad. Contohnya bacakan ma rawahu al-Hakim an Yaqub bin Abi Salamah, sambung Zarifah.
Sambung saja baca. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu liman lam yuzkar ismullah alaih. Okey. Baik. Tengok daripada Hakim, daripada Yaqub bin Abi Salamah, daripada abihi, daripada bapak dia. Okey, tengok ni Hakim kata, daripada Yaqub, daripada Abi Salamah, daripada bapak Abi Salamah tadi. Hadis ni tentang tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Okey, tengok ni. Imam Al-Hakim secara tak sengaja telah melakukan al-qalb pada hadis ini. Perawi sebenar hadis ini adalah Yaqub bin Salamah Al-Laisi, bukan Yaqub bin Abi Salamah. Okey, tengok. Boleh juga berlaku tertukar antara dua orang yang lain. Yang tertukar. Patutnya Yaqub bin Salamah Al-Laisi tertukar Yaqub bin Abu Salamah. Dua orang ni adalah dua orang yang berlainan. Yaqub bin Abi Salamah. Sepatutnya bukan Yaqub bin Abi Salamah. Sepatutnya Yaqub bin Salamah Al-Laisi. Sepatutnya. Dia tertukar sebab nama orang ni dekat sama. Semuanya adalah Salamah. Bezanya ialah satu Yaqub bin Salamah Al-Laisi. Satu lagi Yaqub bin Abu Salamah. Kan? Kalau kita pun boleh tersilap macam ni. Sebab nama dekat sama, bin besar sama, ada tambah abi. Okey. So ini berlaku penukaran. Macam ni pun ada bentuk, begini juga bentuk penukaran. Sama ada penukaran tadi, penukaran nama yang dekat sama-sama atau penukaran yang depan ke belakang. Ini pun juga adalah satu bentuk penukaran. Okey, baik. Tengok ni, yang sebenarnya ialah ni, Yaqub yang kuning ni Salamah Al-Laisi. Okey. Contoh makhluk pada matan. Okey, contohnya tengok ni. Rawa, contoh hadis benar. Rawa Ibnu Umar wa ghairuhu, sambung Adli Adnan. Inna Bilalan yu'azzin Bilali fakulu washrabu hatta yu'azzin Ibnu Ummi Maktum. Baik, barakallahu fiik. Tengok ni hadis ni kena faham maksud hadis. Sebab ni berkaitan dengan matan. Kata daripada Ibnu Umar, dan selain Ibnu Umar kata sesungguhnya Bilal yu'azzin bilailin, Bilal mengazankan pada waktu malam. Fakulu washrabu hatta yu'azzinu Ibnu Ummi Maktum. Dan makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Okay, sebelum kita nak tengok hadis ni, kita kena faham satu. Sunnahnya azan subuh berapa kali? Sunnah azan subuh berapa kali? Satu kali ke dua kali? Azan subuh satu kali ke dua kali? Azannya? Dua kali, Ustaz. Salah. Satu kali saja. Mana ada azan sampai dua kali? Semua azan satu kali saja. Sebab subuh. Tetapi azan pada waktu malam adalah satu kali juga. Maksudnya azan sebelum subuh satu kali, azan masuk waktu subuh sekali. So, sebelum waktu subuh, lebih kurang dalam 1 jam. Dia 1 jam ada satu azan. Kalau antum boleh pergi Mekah, ataupun pergi Madinah, ataupun pergi ke Penang, tak silap saya. Siapa duduk Penang? Ada 2 kali azan, betul? Siapa duduk Penang? Siapa yang tak biasa nanti tiba-tiba pergi Penang dengan azan yang pertama, dia pun bangkit, dia pun semayang. Dia semayang subuh, pagi dia tidur, azan kali kedua lah. Ni azan apa ni? Berdoa apa yang buat ni? Tak, itu adalah sunnah. Sebelum subuh 1 jam ataupun ke setengah jam dia azan. Tujuannya ialah untuk gerak orang, bagi orang prepare. Okey, dalam puasa pula, bab puasa ialah dalam hadis, kalau kita faham daripada hadis ni, Bilal azan waktu malam sebelum subuh lah. Ummi Maktum azan waktu subuh. Kan? Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum, bila dia azan menandakan masuk subuh. Bila dah masuk subuh, boleh makan tak? Boleh sahur tak? Tak boleh. Kan? Tetapi kalau Bilal azan, boleh sahur, boleh makan tak? Boleh, sebab belum masuk waktu subuh. Itu. Tetapi berlaku terbalik. Tengok ada hadis yang terbalik. Hadis daripada Unaisah radhiyallahu anha, dia kata apa? Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu.
Apabila azannya Ibnu Ummi Maktum, maka makan dan minum. Wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wa la tashrabu. Apabila Bilal azan, jangan makan dan minum. Terbalik tak? Kat sini terbalik. Sepatutnya Ibnu Ummi Maktum yang azan waktu subuh, bukannya Bilal. Yang ini berlaku qalb maqlub. Apa? Terbalik. Faham Tom? So, ada tak efek pada fiqah? Ada. Hadis maklub ni efek pada fiqah. Yang ni dhaif lah. Sebab tu kalau efeknya pada fiqah ataupun pada sejarah, dia akan ada efek. Okey. Seolah-olah nanti idza adzana ubinu atu fakulu washrabu. Maksudnya boleh lagi kalau kita pegang hadis ni Ibnu Ummi Maktum tadi dia azan waktu subuh. So kalau dia azan kita boleh makan lagi. Tak boleh dah. Kalau pun dengan bunyi azan, apa yang dalam mulut kita kena luahkan. Okey. Faham tak? Ada lagi banyak lagi hadis-hadis yang kita boleh tengok. Okey, hukum lakukan qalb. Ulama menyebutkan dua hukum berkenaan dengan qalb pada hadis. Yang pertama, jika pertukaran dilakukan semata-mata untuk mendatangkan kelainan pada hadis atau supaya hadis itu nampak menarik, maka perbuatan ini diharamkan, tidak dibenarkan. Perbuatan ini termasuk dalam kategori melakukan perubahan atau pindaan terhadap hadis Nabawi, perbuatan yang mereka-reka hadis, mereka-reka dan memalsukan hadis, haram hukumnya dan diancam neraka. Sekiranya berlaku kerana untuk menguji kebolehan dan kemahiran seorang ulama hadis, hukumnya boleh. Nak uji, buat ujian. Nanti saya akan bagi hadis-hadis yang maklub. Salah satu ujian korang ialah lepas ini saya akan bagi dalam lebih kurang dalam 10 hadis maklub, contoh 10 hadis maklub. 10 dan korang kena tahu maklubnya dekat saya bagi kat matan lah. Korang kena tahu maklubnya berlaku dekat mana. Kemudian nanti ujiannya nanti kat kuisnya nanti akan bagi hadis-hadis maklub ni. Betulkan balik yang mana yang dia best kan? Macam kita macam main puzzle kan. Nak mesti letak mana balik, ke depan, ke belakang. Best. Okey. Banyak ya hadis maklub. Salah satunya ialah dalam riwayat Bukhari juga, bersedekahlah sehingga tangan kiri pun, tangan kanan tidak mengetahui apa yang disedekah dengan tangan kiri. Sepatutnya bersedekahlah dengan tangan kanan sehingga tangan kiri pun tidak mengetahui kan. Sebab sedekah adalah dengan tangan kanan. Dan lagi-lagi lah banyak. Okey, so sampai ulama oleh kerana saking banyaknya, itu dalam bahasa Indonesia, banyaknya hadis maklub ni, maka ulama pun menulis kitab nama dia Raf'ur Irtiyab fi al-maqlub min al-asma' wal alqab. Mengangkat keraguan di dalam hadis-hadis maklub min al-asma' wal alqab, daripada nama-nama dan laqab. Yang ini tentang ini lebih kepada sanad perawi yang berlaku pada perawi tadi. Selalunya tertukar. Sebab tu nama orang Arab penting laqab tu. Orang Arab ni sangat penting gelaran tu. Sebab itulah membezakan antara satu dengan yang lain. Okey. Yang ketiga. Siapa nak tanya pasal hadis maklub tadi? Ada yang nak tanya? Apa-apa berkaitan dengan hadis maklub? Tak ada? Okey, tak ada. Kita teruskan ke perhentian yang seterusnya. Hadis muttarib. Ittaraba, daripada perkataan daraba. Ittaraba ni ialah kalau kita naik kereta kan, tiba-tiba kita langgar tempat tak rata. Itu kita panggil ittirab. Ataupun kita tengah putus cinta, jiwa kita panggil jiwa ittirab, muttarib. Sentiasa resah, gundah gulana. Itu segi bahasa dia. Ittirab, muttarib. Maksudnya tak sekata. Jiwa kita ni macam-macam ada rasa dia. Itu adalah ittirab. Faham tak? Dari segi dia asal daripada perkataan daraba. Daraba ni letak, tumbuk boleh, letak boleh. Okay. So, ittaraba muttarib isim fa'il.
isim fa'il muttarib daripada perkataan ittaraba. Maksud dia dari segi istilah ulumul hadis ialah ma ruwiya ala aujahin mukhtalifatin. Sambung baca Muhammad Faris. متساوية في القوة بحيث لا يمكن التوفيق بينها ولا ترجيح أحدها على الآخر. Alal akhir. Ha? على الآخر. Salah tu. Alal akhir. Salah tulis. Dia salah baris. الآخر. Ya. Baik. Alal akhir baris tu betul kan? Okey. Bacakan saya. Okey. Hadis muttarib ialah hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeza tetapi sama daripada aspek kekuatan. Sambung. Zarifah Nadia. Oleh sebab itu, tidak mungkin diharmonikan keduanya atau dipilih yang terbaik di antara keduanya. Apa yang kamu faham, Zarifah? Okay, tak apa. Amir Hidayat. Saya tanya Amir Hidayat. Apa yang Amir Hidayat faham? Ha? Amir Hidayat. Oleh kerana Amir Hidayat tadi dengar lagu kan? Amir Hidayat pernah tak dengar lagu ni? Lagu apa lagu? Saya dah lupa dah. Na. Kalau ku pilih di sana, apa kata di sini? Perlukah aku memilih keduanya? Kan? Pernah dengar tak lagu Amir Hidayat? Pernah? Pernah. Dia tak dapat nak? Pernah. Dia tak dapat nak pilih antara kedua-dua. Sebab dua-dua tu cantik di mata dia. Dua-dua tu dia suka. Kan? Tu apa relate? Boleh relate tak dengan hadis ni? Boleh relate tak? Okey. Boleh relate. Okey, tak boleh saya bantu. Hadis muttarib ni, hadis muttarib Amir Hidayat, dia ni ada satu hadis kata lagu ni. Satu hadis lagi kata macam ni. Tapi dua-dua ni hadis tu kuat. Dua-dua ni sahih. Dua-dua ni sahih dan sahih. Satu kata, misal, basuhan jilatan anjing, ya, dengan tanah, basuh di awal-awal. Satu kata basuh di tengah-tengah tanah tu. Satu kata basuh tanah tu di akhir. Basuh tanah tu, guna tanah ni, basuh apa ni, najis mughalazah ni, awal ke, tengah ke, akhir ke? Faham tak? Tiga-tiga ni pula kuat. Kalau satu sahih, satu dhaif, selesai. Dhaif ni kita, bila dhaif ni bercanggah dengan sahih, kita tolaklah dhaif. Masalahnya ni sahih. Bila tak? Itulah hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeza. Dia berbeza. Dalam tajuk yang sama. Tadi tajuk ni sama tentang basuh jilatan anjing, basuh najis anjing. Menggunakan 7 kali basuhan, dan salah satunya daripada tanah. Basuh tanah tu di awal ke, ataupun di tengah ke, ataupun di akhir. Tiga-tiga ni ada datang riwayat. Dan riwayatnya sahih semua. Di awal, tengah dan akhir semuanya sahih. So mana satu sebenarnya kita nak basuh? Guna tanah awal ke, tengah ke, akhir? Itu contoh. Tak apa. Itu nanti saya tinggalkan korang. Kalau tak ada kat dalam ni contoh ni, orang kena carilah maknanya nak kena guna awal ke akhir. Okey, kalau agak-agak tak nak tahu juga, boleh tanya saya. Kita tengok tahap kemahuan tahu korang. Okey, kita tengok muttarib pada sanad boleh berlaku, muttarib pada matan. Okey, yang saya cerita tadi pada matan.
Pada sanad juga boleh berlaku. Contoh tengok. Daripada Ali ibnu Abi Talib, daripada Nabi SAW, annahu qala, idza atafa ahadukum falyaqul. Okay. Ni pada ni cerita pasal bersin, apa yang nak cakap pasal bersin. Cumanya hadis kita tengok pada sanad apa masalah? Hadis di atas terdapat masalah pada Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Layla. Beliau ini, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Layla ni, dia seorang yang pelupa. Oleh itu hadis ni datang dengan dua sanad. Ada dua sanad yang berbeza tentang hadis ni. Yang pertama sanad Ali bin Abi Talib. Yang kedua sanad Abu Ayyub Ansari. Tengok sanad Ali ni, Ali. Yang ni sanad yang tadi kita baca tadi ni. Ni. Keduanya sanad, ada dua sanad. Sanad yang sama ni tentang hadis ni. Iza atasa ahadukum falyaqul ni. Kalau kamu bersin maka cakaplah alhamdulillah. Orang yang dengar pula cakap yarhamukallah. Kemudian yang orang yang bersin tadi cakap balik apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Hafal tak ni? Kalau tak hafal nanti. Okey, hadis ni ada dua sanad. Sanad yang pertama sanad daripada Ali Ibnu Abi Layla, Isa dengan ni. Sanad yang kedua Ibnu Abi Layla juga riwayatkan daripada Abu Ayyub. Sama, nampak tak? So sebenarnya daripada Ali ke daripada Abu Ayyub? Daripada Ali ke daripada Abu Ayyub sebenarnya kamu dengar ni? Itu maksud dia. Kedua-dua sanad ni berada pada peringkat yang sama dan tidak dapat ditentukan yang mana lebih rajih. Sebab dua-dua ni sahih. Sama. Orang riwayatnya pun sama. Kan? So macam mana kita nak tahu? So kita tak tahu. So oleh itu hadis ini adalah mutarib dari segi sanad. Sanadnya mutarib. Tapi dari segi matan hadis ini sahih sebab ada diriwayatkan daripada hadis yang lain. Tapi matan yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Layla ni, oleh kerana bahkan dia pun ada masalah pada ingatan, jadi dia pun sat dia kata Ali bin Abu Talib, sat dia kata daripada Abu Ayyub. So Abu Talib ke yang kata, yang sampaikan kepada dia ke, ataupun Abu Ayyub yang sampaikan kepada dia. Okay. Contoh mutarib pada matan. Kita tengok ni. An Anas bin Malik annahu haddathahu qala baca aina Zulaika. Sambung. Salaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar fakanu yastafna bil alhamdulillahi rabbil alamin yadhkuruna bismillah awwali qira'atin wala akhiriha. Ya, baik, barakallahu fiik. Naam, okey. Kata Anas bin Malik. Sekejap lagi nak mati ni tau, 5 minit. Lepas tu masuk balik. Kata Anas bin Malik, annahu haddathahu qala annahu, kat situ adalah balik kepada apa ni, dia lah, kepada Anas bin Malik. Dia kata apa? Anas bin Malik kata apa? Aku solat di belakang Nabi, kemudian solat di belakang Abu Bakar, kemudian di belakang Umar. Kesemua mereka ni memulakan solat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Tak sebut pun Bismillahirrahmanirrahim. Dekat awal-awal bacaan, wala fi akhirah, dan tidak juga pada akhir-akhir bacaan. Maknanya tidak pada surah Fatihah, tidak juga pada surah lain. Pernah dengar tak Imam Haramain baca Quran Madinah, Mekah? Dia start baca Allahu Akbar, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan? Terus baca Alham. Kemudian dia baca surah pula, dia baca Bismillah tak? Tak, dia terus. Contohnya Wadduha wal laili idza saja, tak baca Bismillah. Okey. Faham tu? Mana dalilnya? Ni dalil dia. Ni dalil dia. Habis tu kita mazhab Syafi'i pula yang kita baca Bismillah. Apa dalil kita? Okey, tengok. Ada riwayat yang kedua. Tengok ni. Yang pertama, la yazkuruna, tidak menyebut. Riwayat yang ni la yaqra'una, tidak membaca pula. Yang ni tidak menyebut, yang ni tidak membaca. Riwayat yang ketiga, la yajharuna, tidak menjaharkan pula. Riwayat yang keempat, la yutrakuna, tidak meninggalkan. Sudah. Sudah. Satu kata tak menyebut. Satu kata
tak membaca. Satu kata tak menjaharkan. Tak menjaharkan tu tak menguatkan. Baca tapi tak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Slow. Satu lagi tak tinggalkan. Sudah. Kalau yang ni boleh lagi kita gabungkan. Tak membaca, tak menyebut. Okey, la yaqraun tak baca sama lebih kurang kan. Okey, la yajharun tak menjaharkan okey juga. Sebab kemungkinan Anas dia tak, bila orang tak baca jahar kita ingat tak baca. Kan? Tapi yang ni yang masalah lagi. La yutrakun tak tinggalkan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. So mana satu ni? Mana satu yang betul? Mana satu? Yang riwayat yang kelima pula kan yaftatihuna al-qiraah bil hamd